Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, pada kali ini kita bertemu lagi dan kita akan menyambung pembacaan dan muzakarah kita berkenaan dengan hadis 40 karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Hadis yang kelima berkenaan dengan menghapuskan kemungkaran dan bid'ah. Hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu perkara mengenai urusan agama yang bukan daripadanya, maka ia ditolak. Sesiapa yang mengada-adakan sesuatu perkara mengenai urusan agama kami yang bukan daripada agama, maka ianya adalah ditolak. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sesiapa yang melakukan sesuatu amalan bukan dari ajaran kami, maka ia adalah ditolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab beliau, kitab perdamaian, dalam bab apabila mereka berdamai di atas kezaliman, maka perdamaian itu ditolak. Apabila mereka berdamai di atas kezaliman, maka perdamaian itu tertolak. Hadis yang bernombor 2550. Manakala Al-Imam Muslim meriwayatkan di dalam kitab hukuman, dalam bab pembatalan hukuman mati ataupun pembatalan hukuman yang batil dan perkara baru yang diada-adakan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini merupakan salah satu daripada asas yang penting di dalam Islam. Sebagaimana hadis yang pertama, hadis semua amalan dengan niat, ia merupakan neraca kepada setiap amalan manusia yang batin, di mana setiap amalan yang tidak bermatlamatkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka pembuatnya tidak akan diberi pahala. Begitu juga untuk hadis ini. Ia merupakan neraca kepada amalan-amalan zahir, di mana semua perkara, semua pekerjaan yang bukan dari surahan Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan daripada surahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia adalah ditolak. Setiap orang yang mengada-adakan sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam urusan agama, maka ia bukanlah daripada urusan agama ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala pernah berkata, hadis ini sewajarnya dihafaz dan dijadikan hujjah bagi menghapuskan kemungkaran. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami pula berkata, hadis ini merupakan salah satu kaedah yang terdapat di dalam Islam dan manfaatnya amat luas dipandang dari sudut mantuk. Mantuk ni maksudnya kefahaman. Kefahaman yang dapat difahami secara langsung daripada lafaz. Benda yang disebut itu, yang dimantuk, yang dilafazkan itu sangat jelas. Kerana ia adalah muqaddimah umum bagi setiap dalil yang digunakan untuk mengeluarkan hukum-hukum syarak. Kalau kita tengok perkataan yang perlu dihuraikan dalam hadis ini, seperti perkataan man ahdatha, maksudnya sesiapa yang mengada-adakan sesuatu perkara, iaitu mengadakan dan menciptakan itu adalah datangnya daripada diri dan hawa nafsunya sendiri. Fi amrina, mengenai urusan agama kami, iaitu perkara yang bersangkutan dengan urusan agama dan syariat yang Allah Ta'ala redai bagi kami. Ma laysa minhu, yang bermaksud bukan daripadanya, iaitu perkara-perkara yang membatalkan syariat dan berlawanan dengannya,
yang tidak berlandaskan kepada kaedah-kaedah syarak dan dalil-dalil umum. Fahuwa raddun, maka ia ditolak. Maksudnya dia ditolak dan dijadikan hujah ke atas pembuatnya kerana ia adalah batil dan ia ditolak. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kandungan hadis. Islam ialah ikutan dan bukannya rekaan. Ittiba' la ibtida'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memelihara Islam daripada ketelanjuran para pelampau dan penyelewengan ahli batil melalui hadis ini. Ini dikategorikan sebagai satu ungkapan yang ringkas tetapi mengandungi makna yang padat. Hadis ini bersumberkan banyak ayat Al-Quran yang menjadi nas bahawa kemenangan dan kejayaan adalah dengan mengikut petunjuk hadis Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mengikut dan menerima bimbingan Nabi tanpa mengubah dan tanpa menambah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah aku, nescaya Allah mengasihi kamu. Surah Ali Imran. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Maksudnya, dan sesungguhnya inilah jalanku, iaitu Islam. Hadza sirati mustaqiman. Jalan Islam, agama Islam yang lurus, dan hendaklah kamu menurutnya. Dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang lain daripada Islam, kerana jalan-jalan yang lain itu menceraikan kamu dari jalan Allah. Al-Imam Muslim rahimahullah telah meriwayatkan dalam kitab sahihnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam khutbah baginda, khairul hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Sebaik-baik bicara ialah kitab Allah. Dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruk perkara ialah yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan itu ialah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Terdapat penambahan dalam riwayat Al-Baihaqi. Penambahannya berbunyi, wa kullu dalalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu di dalam neraka tempatnya. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, antara pengejaran hadis ini ialah amalan yang ditolak. Hadis ini merupakan nas yang jelas yang menolak setiap amalan yang tidak bersandarkan kepada syarak. Lafaznya jelas menunjukkan bahawa setiap amalan adalah bersandarkan kepada hukum-hukum syariat dan berhukum dengannya. Contohnya, perbuatan mukallaf. Ia semestinya berhukum mengikut apa yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada berbentuk suruhan ataupun larangan. Adalah suatu kesesatan yang nyata sekiranya amalan itu terkeluar daripada ruang lingkup hukum-hukum syariat dan tidak terikat dengannya. Begitu juga apabila amalan menjadi hakim kepada syariat dan bukan lagi menjadi perkara yang dihukumkan oleh syariat. Ketika itu menjadi kewajipan bagi setiap Muslim untuk menyatakan bahawa perkara tersebut merupakan amalan yang batil dan ditolak. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, amalan ini terbagi kepada dua, iaitu ibadat dan muamalat. Untuk ibadat ni kita faham bahawa sesuatu ibadat yang terkeluar daripada luar lingkup hukum Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya secara keseluruhan, maka dia ditolak. Ini termasuk dalam firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim,
أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. Patutkah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang menentukan mana-mana bahagian dari agama mereka? Sebarang undang-undang yang tidak diizinkan oleh Allah. Surah Asy-Syura ayat ke-21. Contohnya ialah, contoh amalan yang ditolak, seorang yang bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan mendengar nyanyian, menari-nari, melihat wajah perempuan, mendedahkan kepala ketika bukan berihram, ataupun yang seumpama dengannya, yang merupakan ibadat buatan manusia dan juga kegilaan pada zaman ini. Mereka ini di antara orang-orang yang Allah Ta'ala butakan mata hati mereka daripada melihat dan mengikut jalan yang benar. Lalu mereka mengikut jalan-jalan syaitan. Tetapi malangnya mereka mendakwa mereka sedang bertakarrub kepada Allah dengan fikiran, dengan idea, dengan kesesatan yang mereka ada-adakan sendiri. Sedangkan keadaan mereka berdasarkan kepada kesesatan yang dilakukan itu adalah sama seperti musyrikin Arab jahiliyah dulu yang telah mencipta ibadat dan qurbah. Qurbah ni maksudnya amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi dengan cara yang tidak diizinkan oleh Allah. Allah Ta'ala menempelak mereka, menjelaskan keadaan mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً. Dan tiadalah sembahyang mereka di sisi Baitullah itu melainkan bersiul-siul dan bertepuk tangan. Surah Al-Anfal ayat yang ke-35. Sebahagian mereka menyangka bahawa sesuatu yang menjadi qurbah dalam sesuatu ibadat, maka ia akan menjadi qurbah dalam perkara lain. Misalnya, pada zaman Nabi SAW, seorang lelaki bernazar bahawa dia akan berdiri di tengah panas, tidak akan duduk, tidak akan berteduh sambil dia berpuasa. Maka Rasulullah SAW menyuruh lelaki itu dengan sabda Nabi SAW, an yaq'uda wa yastadhilla wa an yutimma shawmahu. Maksudnya, hendaklah dia duduk, mencari tempat berteduh dan juga meneruskan puasanya. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, dalam kitab-kitab fiqh terdapat penjelasan terhadap hukum-hukum ibadat di dalam Islam. Begitu juga terhadap perkara yang ditolak dan membatalkan sesuatu ibadat apabila berlaku penambahan ataupun pengurangan dari perkara-perkara yang tadi ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Astagfirullahalazim. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, antara pengajaran lain yang dapat kita lihat daripada hadis ini dalam bab muamalat. Contohnya, muamalat itu adalah segala jenis transaksi, akad ataupun pembatalan fasakh, pembatalan akad. Sekiranya berlawanan dengan syarak secara keseluruhan, maka ia adalah batil dan ditolak. Dalilnya, peristiwa yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar ditukarkan hukum hudud bagi kesalahan zina yang telah ditetapkan. Kesalahan zina ini bagi yang muhsan, yang telah berkahwin, kena rejam, dan kepada yang ghairu muhsan, yang belum berkahwin, kena sebat. Jadi seorang lelaki ini datang untuk minta ditukarkan hukuman sebat itu kepada bayar, tebusan dengan harta dan perhiasan. Dan ketika itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak dan membatalkan permintaan lelaki itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang lelaki dan lelaki itu berkata, "Inna ibni kana asifan ala fulan fazana bimra'atihi faftadaitu minhu bimi'ati syatin wa khadim." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mi'atu syah wal khadim rudda alayka
Wa 'ala ibnika jildu mi'ah wa taghribu 'am. Wa 'ala ibnika jildu mi'ah wa taghribu 'am. Lelaki ini berkata, anak lelakiku telah menganiayai si Anu, si Fulan, di mana dia telah berzina dengan isteri Fulan. Maka bolehkah aku menebusnya dengan 100 ekor kambing biri-biri dan seorang hamba? Maka Nabi SAW dengan tegas menjawab, 100 ekor biri-biri dan seorang hamba kembali kepada kamu, dan anak kamu wajib diratan dengan 100 kali sebatan dan dibuang negeri selama setahun. Begitu juga hukum semua akad yang ditegah oleh syarak, atau orang yang berakad dan meninggalkan salah satu daripada rukun atau salah satu syaratnya, maka akad itu adalah batil dan ditolak. Penjelasan yang mendalam tentang perkara ini dihuraikan dalam kitab-kitab fiqh dalam bab kitab muamalat. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, antara kefahaman kepada hadis ini ialah ada amalan-amalan yang diterima. Di sana terdapat amalan baru yang tidak terdapat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak bertentangan dengan hukum syarak. Bahkan terdapat dalil dan kaedah syarak yang menyokongnya. Dan amalan ini tidak ditolak, malah diterima dan dipuji. Antara contohnya, ada para sahabat pernah melakukannya dan mereka mengharuskannya. Mereka juga sepakat ijma' dalam menerimanya. Contoh yang jelas ialah masalah menghimpun Al-Quran di dalam satu mushaf di zaman Sayyidina Abu Bakar, dan juga menyalin beberapa naskah daripadanya dan menghantarnya ke luar negeri beserta dengan qari, pembaca, yang dilakukan pada zaman Sayyidina Osman. Begitu juga tentang penulisan ilmu-ilmu nahwu, faraid, matematik, tafsir, perbahasan tentang sanad-sanad dan juga matan hadis dan lain-lain lagi yang terdiri daripada ilmu-ilmu serta dalam bentuk teori yang boleh digunakan sebagai sumber asasi kepada penggubalan undang-undang, ataupun ilmu dalam bentuk kajian dan pengalaman yang bermanfaat untuk kegunaan manusia di dalam kehidupan untuk memakmurkan dunia ini, boleh, dan juga untuk melaksanakan syariat dan berhukum dengan hukuman yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara contoh amalan-amalan yang diterima. Begitu juga yang kita dapat fahami daripada hadis ini ialah amalan-amalan yang ditolak, iaitu bid'ah yang dikeji dan ada bid'ah yang diterima. Selepas perbincangan tentang amalan yang ditolak dan amalan yang diterima, sekarang saya ingin menghuraikan sedikit tentang amalan-amalan yang dikeji. Kita sampai kepada satu natijah yang jelas dan kata putus, iaitu setiap amalan yang diada-adakan dan berlawanan dengan syariat Allah, maka ia adalah bid'ah yang buruk lagi sesat. Dan setengah amalan yang diadakan dan tidak bercanggah dengan syarak, bahkan dia menepati syarak, ia adalah amalan yang diterima. Amalan yang diterima ini pula ada di antaranya yang sunat dan ada yang fardu kifayah. Di sinilah Al-Imam Syafi'i berkata, apa yang diada-adakan yang menyanggahi Al-Quran, menyanggahi sunnah, menyanggahi ijma' ataupun athar, maka ialah bid'ah yang sesat. Manakala perkara baru yang baik yang diwujudkan dan tidak menyalahi semuanya itu, maka ia adalah bid'ah mahmudah. Bid'ah mahmudah dan bid'ah mazmumah. Bid'ah mazmumah kadang-kadang, atau bid'ah yang buruk ini kadang-kadang boleh menjadi makruh dan kadang-kadang boleh menjadi haram kerana mudarat, kerana fasad, kerana kerosakan dan menyimpan daripada tujuan maqasid Islam dan keperluannya. Kadang-kadang dia boleh membawa kepada kufur ataupun menyeleweng ataupun sesat, seperti banyak contoh. Contohnya antaranya kita memberi walak ataupun kita menganggotai
pertubuhan ataupun jemaah kumpulan ajaran sesat, jemaah yang mengingkari wahyu ataupun mengingkari syariat, ataupun yang menyeru kepada berhukum dengan undang-undang buatan manusia, ataupun jemaah yang menganggap berhukum dengan syariat Allah sebagai mundur, sebagai lemah. Juga seperti menganggotai ataupun memberi walak kepada jemaah yang mendakwa bahawa mereka adalah jemaah tasawuf, yang mengharuskan bermudah-mudah dengan perintah-perintah syarak, ataupun tidak menghiraukan apa yang dihalal ataupun tidak menghiraukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun ada juga kumpulan ajaran sesat yang mengangkat slogan wahdatul wujud wal hulul dan sebagainya. Dan keadaan-keadaan ataupun dengan kata-kata yang lain yang kufur dan sesat. Antara bid'ah buruk yang berlaku di kalangan manusia umum ialah mengagung-agungkan benda tertentu. Mengagungkan duit, mengagungkan kuasa, mengagungkan pangkat, ataupun mengambil berkat pada sesuatu, ataupun berintikad bahawa sesuatu itu boleh memberi manfaat ataupun boleh memberi mudarat. Kalau zaman dulu orang akan memuja pokok, memuja kubur, memuja apa-apalah, perigi dan sebagainya. Ada satu riwayat yang sahih telah menceritakan bahawa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melintasi sebatang pokok bidara sebelum sampai ke Hunain, di mana orang-orang musyrikin telah mengagungkannya dan menyandarkan senjata mereka pada pokok tersebut. Maka para sahabat ini berkata, "Wahai Rasulullah, jadikanlah bagi kami tempat sandaran senjata sebagaimana yang mereka miliki." Lalu Rasulullah SAW dengan tegas bersabda, "Allahu Akbar. Hadha kama qala qaum Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Thumma qala innakum qaumun tajhalun, latarkabunna sunana man kana qablakum." Allahu Akbar. Ini adalah sebagaimana yang telah dikatakan oleh kaum Musa. Apa kata kaum Musa? Ij'al lana ilahan. Jadikanlah bagi kami Tuhan sebagaimana mereka mempunyai Tuhan-Tuhan. Kemudian Nabi SAW bersabda, sebagaimana kamu ataupun sesungguhnya kamu adalah kaum yang jahil, kamu akan mengikuti jalan kaum yang sebelum kamu. Itu di antara ancaman Nabi SAW terhadap perkara-perkara baru, sama ada nak meniru-niru perbuatan orang lain ataupun nak menyalahi perbuatan yang diizinkan oleh Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, menentang golongan yang mempertahankan bid'ah adalah satu jihad. Faedah yang kita fahami daripada hadis ini, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Maksudnya, apabila sesiapa yang melakukan satu amalan yang bukan daripada arahan dan petunjuk kami, maka dia adalah ditolak. Ini adalah ada sebahagian golongan yang keras kepala dan mempertahankan bid'ah yang dilakukannya. Menolak hujah melalui hadis yang pertama yang kita sebut tadi, aku tidak mendatangkan sesuatu yang baru dalam urusan agama. Maka kita kemukakan kepada mereka riwayat Imam Muslim ini dengan menggunakan lafaz man amila amalan, yang bermaksud barang siapa yang melakukan satu amalan, dengan itu kita beritahu pada mereka, maka hendaklah mereka memahami. Dia kata kami tak buat, tapi mereka melakukan amalan itu. Dalam hadis ini juga kita dapat memahami bahawa bagaimana kita ingin menentang golongan yang mempertahankan bid'ah. Riwayat Imam Muslim dengan lafaz man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ialah apabila sebahagian golongan yang keras kepala yang mempertahankan bid'ah yang dilakukannya menolak hujah kita melalui riwayat hadis yang pertama dengan berkata, kami tidak mendatangkan sesuatu yang baru dalam urusan agama. Maka kita baca pula kepada mereka hadis riwayat Imam Muslim yang menggunakan lafaz man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa
raddun. Barang siapa yang melakukan sesuatu amalan, jadi mereka fahamlah. Kemudian orang yang mengerjakan bid'ah ini sebenarnya adalah tercela. Dalam hadis ini ada disebut sesiapa yang mengerjakan bid'ah dalam agama yang tidak bersesuaian dengan syarak, maka dia mendapat dosa. Dan amalannya akan ditolak dan dia berhak mendapat janji azab yang menakutkan. Nudzikhu min azabin alim. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, begitu juga perkara yang tidak sah. Kalau kita tidak mengikut syariat, maka amalan itu tidak sah. Hadis ini menunjukkan bahawa suatu larangan an-nahyu, bahawa raddun an-nahyu terhadap satu perkara menunjukkan bahawa perkara itu adalah tidak sah dan batal. Muslimin dan muslimat, kesimpulannya ialah dalam kita beramal dalam agama ini, Islam adalah agama sempurna, tidak ada sebarang kekurangan padanya, dan janganlah kita memandai-mandai untuk menokok tambah amalan-amalan yang sedia ada di dalam Islam. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Hari ini kami sempurnakan untuk kamu agama kamu, dan kami sempurnakan nikmat untuk kamu, dan kami redha Islam itu menjadi agama kamu. Mudah-mudahan hadis ini memberikan kita kefahaman bahawa sesuatu amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak terdapat dalam Alkitab dan Sunnah, maka sewajibnya lah kita berhati-hati, jangan kita membuat amalan yang tidak disyariatkan dan sehingga memberikan kita kerugian kepadanya. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.